Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan rahmat serta kasih sayang daripadanya, terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat Islam serta iman, dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah penuh keberkatan ini, menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Nazim Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, keseluruhan ahli jawatan kuasa, para jemaah karya Masjid Setia Alam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah berkenaan dengan perisai daripada jin dan sihir diteruskan dengan keizinan dan kehendak Allah. Alhamdulillah, pejam celik dah lebih setahun kuliah ini berjalan dengan keizinan Allah. Ada yang menyatakan dalam kuliah jin sihir ini panjang ke kuliahnya, boleh pergi sampai mana, cerita pusing-pusing benda yang sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita berkenaan dengan jin, makhluk gaib, perkara gaib, hantu, kepercayaan berdasarkan adalah akidah kita. Ini terkait dengan akidah, ia terkait dengan perbuatan syirik dan khurafat. Jika kita tersilap, sangat berbahaya dan ianya boleh menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sangat perlu dijaga dan perlu kita sentiasa faham betul-betul agar terselamat daripada kerosakan daripada sudut akidah. Banyak isu-isu yang berlaku berkenaan dengan cerita makhluk halus ini. Sekarang lagi lah dengan TikTok, dengan Facebook, dengan banyak media masa kita, uskon-uskon yang ada, katanya ustaz menjalankan rawatan ruqyah, menjalankan rawatan perubatan Islam, tetapi bercampur dengan kaedah yang bertentangan dengan syarak, yang kita sebut sekarang sebagai uskon, ustaz campur dukun. Bacanya Al-Quran, bacanya jampi daripada hadis Nabi, tapi kaedahnya bertentangan dengan syarak. Contoh, banyak kita dah sebutkan sebelum ini kuliah yang lepas. Ada ustaz, pengikutnya ramai, followersnya ramai. Apa disebut? Dia kata manusia ini ada susu galuh daripada Pontianak. Ini ustaz yang sebut, pengikutnya ramai. Kita tak boleh terima. Dengan akal yang sihat, iman yang sihat, kita takkan terima perkara ini. Penyataan ini penyataan yang dusta, penyataan yang perlu ditolak sekeras-kerasnya. Ini berkaitan akidah, tuan-tuan. Kalau kita percaya dan kita mengiyakan apa yang disebutkan oleh ustaz tersebut, kita ini daripada kalangan bangsa jin, tuan-tuan. Susur darah yang mengalir daripada badan tuan-tuan ada campur tangan daripada
syaitan. Ada kepatut manusia ini ada daripada kalangan kita berketurunan Pontianak, na'udzubillah. Orang percaya, orang ikut. Ini perlu diperbetulkan. Yang paling latest bunian, tuan-tuan, sibuk perkatakan tentang dunia bunian ini. Orang hilang dicolek oleh bunian, glamour dah bunian. Ada yang menyatakan bunian ini adalah golongan manusia yang gaib, tidak nampak. Sebab itu disebut orang bunian. Dia tak sebut jin bunian, tak sebut hantu bunian, tak sebut. Orang-orang kita sebut orang bunian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bunian yang kita sebutkan selama ini adalah daripada golongan jin, bukannya manusia, tuan-tuan. Ramai yang kata, percaya lagi, dia adalah daripada golongan yang bukan jin. Dia adalah makhluk Allah yang digaibkan. Apa lagi perkara gaib yang ada selain daripada malaikat, jin, syaitan? Itu yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Cukup kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dalil yang sahih, cukup. Jangan kita pergi lebih daripada itu, sesat kita nanti. Sebab ciri-ciri bunian itu sendiri daripada golongan jin. Dia ada ciri-ciri tersebut. Dia tak nampak dengan mata kasar. Kalau manusia pasti kita akan nampak, lihat, sentuh dengan mata kasar. Tapi tak. Kita masih percaya lagi ustaz-ustaz tersebut menyatakan bunian itu daripada kalangan manusia yang gaib. Boleh kahwin, boleh minta tolong. La haula wala quwata illa billah. Jumpa perawat, minta tolongnya dengan orang bunian. Ini warga saya ni, dia kahwin dengan orang bunian, dapat zuriat pula daripada orang bunian. Boleh berubat, minta tolong dengan orang bunian tersebut. Akhirnya kita minta tolong dengan jin. Sukalah jin akan sesatkan kita, tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Ini yang berlaku sejak demenjak ni berkenaan dengan perkara-perkara mistik dan alam ghaib ini. Kita cukup takut. Pagar rumahnya dengan diletakkan paku, boleh dipakukan. La ilaha illallah. Nak pagar rumah sediakan paku, ya. Ini seorang ustaz ni, glamour, tuan-tuan. Hujahnya besi, paku ni besi daripada surah Al-Hadid, surah besi. Dalilnya Quran. Paku itu perlu ditanamkan di penjuru-penjuru rumah, sebab paku ni kekal. Besi ni akan kekal di dalam tanah, bersifat kekal. Dia tak luntur, dia tak akan mati, dia tak akan hancur ditelan bumi. Itu hujah yang digunakan oleh ustaz ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita nak elakkan rumah kita daripada terkena gangguan makhluk halus atau jin dengan bacaan Al-Quran, itu yang Nabi sebut, Nabi ajarkan dengan sahih. Baca Baqarah, syaitan akan lari. Itu jaminan daripada Nabi, bukan tanam paku. Nabi tak pernah ajar tanam paku. Tak percaya boleh Google, boleh tengok. Benda ini dah luas dah, pengikutnya ramai. Ini akidah, tuan-tuan. Kalau kita buat seperti kita meletakkan kepercayaan kita pada paku tersebut, boleh mengelak daripada gangguan makhluk halus, maka kita telah jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kena jaga-jaga. Ini, ya Allah, dah berleluasa, semakin ketara. Pelbagai kaedah yang kita rasa pelik, kita rasa bukan lagi mengikut kaedah syar'i. Alhamdulillah sekarang kerajaan Malaysia dia dah buat akta dah tahun depan. Bermula 2024, Februari 2024. Akta 775 berkaitan dengan perubatan komplementari, perubatan selain daripada perubatan hospital. Sekarang dalam akta 775 dah termasuk perubatan Islam. Perubatan ruqyah ini dimasukkan ke dalam akta. Siapa yang buat kaedah pelik-pelik seperti tadi, pakai paku untuk pagar rumah, menyatakan kita ini ada susu galon daripada Pontianak, sila hadir untuk interview Al-Shifa
yang diinterview oleh mufti. Lepas ke tak lepas? Saya jamin 100% gagal. Pasti gagal. Sebab kaedah itu sangat bertentangan dengan kaedah perubatan Islam. Hati-hati. Ya, itu akta. Alhamdulillah nak dikuatkuasakan pada tahun hadapan. Siapa buat juga rawatan tanpa lesen, kebenaran daripada Kementerian Kesihatan, boleh ditangkap 2 tahun penjara, 30,000 denda. Dahsyat tu. Kena penjara tu mengubat orang sebab tak ikut prosedur yang telah ditetapkan. Ikutlah. Kalau betul nak buat, ikut. Lulus, alhamdulillah, maknanya kamu ni berketerampilan yang diiktiraf oleh kerajaan, oleh ulama, boleh mengubat orang, boleh bantu masyarakat dengan kaedah yang tepat dan betul. Selamat daripada akidahnya. Baru-baru ni juga ada satu peristiwa yang agak mengejutkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita rasa kita ni dah berat dah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat dah. Kena sihir sana, kena sihir sini, nak berpisah suami isteri, sakit berpanjangan, batuk tak selesai-selesai, bisa satu badan, sakit yang kita tak tahu punca. Dah jumpa pakar, dah buat tes sana sini, tapi masih tak sembuh-sembuh. Suspek kita telah disihir. Kita sakit dah lama 2-3 tahun tak sembuh-sembuh ke? Kecewa kita. Tapi Allah hadirkan satu peristiwa, satu kisah pesakit yang datang. Saya dah rasa ini yang paling rare saya pernah jumpa. Apa pesakit tu hadapi? Satu hari tu, bila dia kena dengan gangguan ni, dalam keadaan separuh sedar, dia tak boleh kontrol keadaan dia. Dia sakit. Seorang wanita umur 32 tahun, berada di Meru. Bila dia sakit, dia diuji oleh Allah ketika sakit. Dia separuh sedar. Dia akan sakit ketika datang period dia, datang bulan, dia akan sakit amat sangat, dan akhirnya dia mudah kerasukan. Bila kerasukan, apa dia buat tuan-tuan dan perempuan? Dia akan lari pergi ke toilet. Dia akan makan darah period tersebut. Dia akan perahkan daripada peknya masuk ke dalam mulut dan jilat pek tersebut. Tanpa kawalan dia tak boleh nak kawal perbuatan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Sampai tahap itu dia kena gangguan ni. Saya cakap, ya Allah, orang sakit biasa, tapi ini lagi dahsyat. Kalau kita diuji Allah sedikit, ini orang ini lagi berat diuji. Sampai tahap itu, masuk ke toilet, dia makan darah period dia sendiri. Baru dia rasa lega badan dia, baru dia rasa tenang hati dia. Tu. Tapi itu saya rasa ujian untuk dia. Saya okey lagi, tak apa. Kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi bantuan ruqyah untuk dia. Tapi apa yang saya tak boleh terima, ada perawat menggunakan pesakit ni. Apa dia buat? Ditipu pesakit ni. Bila datang perawat tu ke rumah, disuruh pesakit ni serta keluarganya keluar daripada rumah tu, tinggalkan rumah ini dalam tempoh 40 hari. Dia kata rumah ini ada masalah besar, sebab tu penyakit ini kuat. Jin yang ada kat rumah ni besar, jin yang ada kat rumah ni hebat, perlu tinggalkan rumah ini segera dalam tempoh 40 hari. Keluarlah pesakit ni nak cari rumah dalam tempoh 40 hari. Mana nak duduk? Nak sewa, nak duduk rumah kawan, nak duduk mana? Rumah saudara dalam tempoh 40 hari. Nak sewa hotel, nak sewa chalet. Na'udzubillah. Bukan orang kaya, orang susah. Sampai hati perawat ni buat pesakit tu macam tu. Dia suruh pesakit ni keluar daripada rumah, sebab kata jin yang ada pada pesakit ni sangat kuat dan hebat. Untuk lari daripada masalah, sila keluar rumah ini dengan segera. Ini satu penipuan daripada perawat. Ini bukan kaedah perubatan Islam. Ini bukan satu kaedah perubatan ruqyah yang menyusahkan manusia. Perubatan ruqyah dia tidak menyusahkan manusia, tak pernah sama sekali. Sakit macam mana pun, teruk macam mana sakit pun, cukup dengan bacaan Al-Quran dan kaedah yang dibenarkan. Kalau kita tengok kaedah itu pelik, menyusahkan,
menyakitkan, bukan lagi kaedah perubatan Islam. Tak boleh terima. Kita pun rasa pelik. Apa dia buat ni? Benda apa dia minta ni? Kuku lah. Bulan lepas kita telah kongsikan bagaimana orang tu nak pagar rumah, dia minta kuku, dia minta rambut untuk pagar rumah. Kalau dia minta benda-benda pelik sebegini, tinggalkan serta merta. Jangan sekali minta dia datang. Kalau kita buat juga, kita panggil juga, kita sendiri telah melakukan sihir tersebut. Elok-elok kita nak benteng diri kita daripada terkena sihir. Sihir itu kita yang buat sendiri sebenarnya. Macam mana nak elok? Macam mana nak sembuh? Sebab sihir itu kita lah yang buat sendiri. Dengan gambut lah, dengan kuku lah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang berlaku tuan-tuan. Kita bila dengar ni, ya Allah, kesiannya kat pesakit yang ditipu beratus ribu, duit dah habis, akidahnya rosak, sakit tak sembuh-sembuh, masalah bertimpa-timpa. La haula wala quwata illa billah. Kaedah Quran ini, kaedah ruqyah ini sebenarnya, Allahu Akbar, dia tak pernah nyusahkan, dan kita boleh terima sebenarnya dengan hati yang common sense lah. Common sense ni kita ada, yalah, dengan secara otomatik kita boleh terima. Takkan dipersoal, tak ada persoalan. Okey, logik akal boleh diterima. Itu sebenarnya kaedah ruqyah. Kalau dah mula pelik, tinggalkanlah. Itu bukan lagi kaedah ruqyah syar'iyyah. Hati-hati. InsyaAllah pada bulan yang lepas kita telah kongsikan juga pengenalan kepada alam sihir. Kita tak nak kita ditipu lagi. Jumpa perawat, jumpa ustaz, sikit-sikit disihir, sikit-sikit disihir, sikit-sikit saka. Kan? Jumpa perawat, datang, ustaz, saya ada masalah sensian. Sihir. Sihir pemisah ni, sihir pemisah ni. Saka. Kau dah kena saka. Ni orang tak jauh je buat ni. Dekat-dekat je orangnya, rendah-rendah, gemuk-gemuk, pendek-pendek. Kadang-kadang bagi kuliah kat masjid. Sudah. Dia akan bagi clue-clue je. Kita pun, betul lah, patutlah. Kita dah terperangkap dengan belitan-belitan iblis. Itu semua permainan daripada iblis. Nak belit kita, nak tipu kita, nak scam kita. Dia scam kita bulat-bulat je. Mana tahu kita disihir? Ustaz cakap, ustaz tu ada ilmu dia lah. Berdasarkan ilmu dia tahulah kita kena sihir. Senangnya, semudah itu. Kita dah jelaskan maksud sihir pada bulan yang lepas. Ciri-ciri sihir itu apa? Tak semestinya kita nak sakitkan orang baru kita buat sihir. Tak. Kadang-kadang kita sendiri yang buat sihir tersebut dengan amalan-amalan yang pelik-pelik. Kebal lah, penunduk lah, pelaris lah. Itu semua daripada cabang sihir. Satu daripada cabang sihir. Hari ini kita fokus apa yang berlaku di negara kita, sihir-sihir yang berlaku di negara kita. Kita nak protect diri kita daripada terkena sihir ini. Kan? Apa yang biasa berlaku di negara kita, sihir yang ada di negara kita, yang biasa kita dengar, dan biasa juga perawat akan sebut orang ini terkena apa? Terkena santau. Kan? Datang pusat rawatan, sakit-sakit badan, batuk berpanjangan, ni kena santau ni, santau angin. Rawat-rawat, urut-urut sikit, ni dah terkena santau angin. Santau lagi kena. Okey. Wujud tak santau ni? Saya tak nafikan, memang betul. Itu sejenis satu daripada cabang sihir, sihir marat, sihir yang menyebabkan kita sakit. Orang tu buat dengan niat yang jahat, menggunakan perkhidmatan jin dan syaitan untuk menyeksa seseorang sehingga mati. Cuma istilah sahaja yang digunakan di Malaysia disebut sebagai santau. Kalau kita buka dalam DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, apa dimaksudkan dengan santau? Satu racun yang amat berbisa untuk merosakkan manusia. Dia sejenis racun. DBP kata apa? Sejenis racun. Itu yang dimaksudkan dengan santau daripada sudut Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, sihir di alam Melayu, apa yang kita faham?
sihir di alam Melayu kita ini. Yang pertama, pengaruh animisme Hindu, Buddha dan Islam dalam kehidupan orang-orang Melayu sejak dulu lagi. Sebab itu dia ada pengaruh daripada Hindu berkenaan dengan kain-kain berwarna-warni tersebut. Kainnya berwarna kuning lah kadang-kadang. Cuba kita minta kain tu kita tukar warnanya pink, warna purple, warna apa lagi, coklat ke, tak nak dia, nak kuning juga kan. Itulah paling pusing, kalanya kuning. Sebab dia terkait dengan pengaruh yang dulu daripada Hinduism dulu, Hindu Buddha. Dia terpengaruh daripada dulu lagi, ya, kepercayaan hantu, kepercayaan roh-roh jahat dan sebagainya. Ya, amalan kebatinan seperti bacaan bentera yang bercampur dengan Al-Quran, amalan menjamu, adat istiadat serta upacara tertentu dengan penglibatan jin. Ada penglibatan jin, ya, mempunyai keistimewaan tertentu seperti kebal, perubatan, kekuatan yang melibatkan peranan dan perkhidmatan jin. Ya, nak mendapatkan sesuatu kelebihan, dia gunakan khidmat jin. Normal manusia manalah mampu nak angkat kayu balak, tapi bila ada jin, kita dapat angkat kayu balak. Kan? Kita manalah tahu masalah orang kalau orang tak cerita secara fitrahnya. Tapi pesakit datang tak payah cerita, perawat dah tahu. Oh, tak apa, sakit perut kan? Ni 2-3 hari ni gaduh dengan suami ni, panas rumah tangga. Betul lah, sakit perut betul, gaduh pun betul. Dia dah tahu dah masalah pesakit tanpa pesakit cerita. Hati-hati, ini satu daripada tilikan yang dilarang oleh Nabi SAW. Manusia normal, manusia yang sihat, fitrahnya tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tak tahu, itu perkara gaib. Selagi pesakit tak cerita, selagi itulah perawat tak tahu sebenarnya. Kalau dia tahu, hati-hati. Itu satu ciri-ciri perbomohan. Elakkan. Tak selamat kita kalau kita pergi. Hati-hati. Okey? Sihir di alam Melayu antaranya sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan pertolongan jin syaitan dengan melakukan larangan Allah Subhanahu Taala. Antaranya untuk mendapat pertolongan daripada jin, kena langgar semua perintah Allah. Larangan-larangan yang Allah suruh kita jangan buat, maksiat dosa yang kita perlu hindarkan, tapi kita kena buat untuk dapatkan perkhidmatan jin tersebut. Apa antara amalan-amalannya? Ini yang disebut oleh Dr. Amran Kasimin daripada kajian Sihir Satu Amalan Kebatinan, muka surat 49. Ini kajian yang dibuat oleh Dr. Amran Kasimin, okay? Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa kaedah cara mereka meminta pertolongan jin syaitan ini untuk mendapatkan sesuatu kelebihan? Yang pertama, meletakkan masyaf Al-Quran di bawah 2 tapak kaki dan dibawa ke jamban. Ya, meletakkan masyaf Quran, dikoyakkannya Quran, letak ke tapak kaki, bawa pergi toilet. Pernah tak orang buat? Dibuat di negara kita. Yang kedua, menulis Al-Quran dengan benda-benda kotor seperti darah haid dan lain-lain, menggunakan najis. Menulis ayat-ayat Al-Quran menggunakan najis. Makin teruk najis tersebut, makin kuat kesan dia. Darah haid first class, najis daripada buangan kita second, air kencing third. Dia ada kelas dia, grade dia. Makin dosanya makin besar, makin power lah orang tersebut. Dia dapat daripada syaitan. Solat tanpa wudu atau dalam keadaan junub atau hadas besar. Dia solat tapi dalam keadaan berhadas besar untuk mendapatkan pertolongan jin. Yang seterusnya, menyembelih haiwan bukan kerana Allah. Ini biasa berlaku bulan Muharram. Banyak kita dapat kes orang menjamu pada bulan Muharram. Dijemput orang-orang masjid datang ke rumah. Jemaah-jemaah setiap alam, lepas isyak nanti datang rumah, ya, saya ada nak buat kenduri, doa selamat, alhamdulillah, awal tahun, doa, kita nak buat kenduri sambut tahun baru dalam Islam Muharram. Dengar Islamik, tapi sebenarnya dia ada udang di sebalik mi. Kalau tak buat jamuan tersebut,
akan ada yang sakit. Kena buat setiap tahun bulan Muharram, sembelih kambing, buat pulut kuning, letak telur. Itu dia punya menu wajib. Tukar menu boleh tak? Tak boleh. Kena ada pulut kuning, kena ada ayam panggang, kena ada telur. Saya tak nak tu, saya nak nasi Arab kambing. Tak boleh Ustaz. Ini memang menu warisan. Perlu dijamukan kepada ahli jemaah masjid, tanda sedekah kepada orang-orang masjid. Nampak Islamik, tetapi ini satu kaedah yang bertentangan dengan syarak. Menjamu, kaedah menjamu. Kalau tak buat, akan ada yang sakit. Jangan buat. Langgar je tak apa, jangan takut. Kita buat bulan depan je, bulan Safar, tak ada masalah, buat. Jangan ikut apa yang telah dijanjikan. Okey. Yang seterusnya, bersetubuh dengan ibu atau anak perempuan. Ada yang buat tak? Ada. Dia kena buat dosa-dosa besar yang paling teruk. Kita nak buat pun takut, nak sebut pun takut, lagi dia kena buat benda ini. Ya, menulis wafat dengan lafaz kekufuran. Dia menulis beberapa ayat yang tidak difahami, ya, dengan tulisan-tulisan tersebut mereka percaya boleh menjadi sebagai pelindung kepada diri ataupun keluarganya. Dipakai di badan, banyaklah ditampakkan di dinding rumah untuk mengelak daripada gangguan makhluk halus. Ini yang disebut sebagai tangkal. Nabi kata apa dalam hadis yang sahih? Innar riqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Syirik kepada Allah. Tangkal ini syirik kepada Allah. Bukan saya sebut, Nabi sebut dengan hadis yang sahih. Siapa yang menggunakan tangkal adalah syirik kepada Allah. Pakai gelang teras-teras yang pelik-pelik, apa-apa teras lah, teras kelo, teras bidara. Ini teras bidara Ustaz. Jin takut dengan bidara. Siapa kata jin takut dengan bidara? Jin tak takut dengan bidara, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Tak takut. Cuma dia boleh memberi kesan kepada jin yang ada dalam tubuh badan disebabkan tajribah pengalaman ulama. Itu dikatakan pakai gelang yang ada teras bidara, sihir itu tidak kena. Plus lagi, gelang itu telah dizikirkan 40 hari 40 malam. Siapa yang buat perkara ini, dia telah melakukan satu perkara mungkar, iaitu memakai tangkal yang Nabi sebut syirik kepada Allah. Bila kita syirik kepada Allah, apa pun lagi kita kena buat? Syahadah semula. Rosak tak akidah? Rosak akidah. Cacat akidah. Ni kita takut ni. Berubat, las-las dia baginya. Nah, pakai untuk elak daripada terkena sihir, perisai sihir ni, perisai daripada jin ini, pakai. La haula wala quwata illa billah. Kalau nak sesuatu keistimewaan atau fadilat sesuatu perkara, kena berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata ini, baca ini terhindar daripada jin, afan, memang ada. Terhindar daripada perkara-perkara yang tak baik, terhindar daripada bala, terhindar daripada syaitan. Ada hadis-hadis dia. Contoh kalimat tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa membacanya 3 kali pada tempat-tempat yang kita telah sampai, maka akan terhindar daripada perkara yang tidak baik. Cukup sekadar itu. Nabi dah bagi tahu dah ayatnya, kesannya. Kita amal yang itu, bukan dengan memakai tangkal tersebut. Na'udzubillah. Okey, itu yang kita kena fahami. Okey, berbalik kepada santau tadi. Okey, santau ini adalah satu daripada cabang sihir, adalah istilah daripada orang Melayu kita. Ia dikenali sebagai racun yang telah diproses, sejenis racun. Okey, ia ada 3 bahan utama. Apa bahan-bahan yang ada dalam santau ini? Pertama, dia ada menyebabkan kegatalan. Yang kedua, bisa. Yang ketiga adalah pedih.
Pertama, kegatalan. Yang kedua, menyebabkan bisa. Yang ketiga, menyebabkan pedih badan kita ini. Okey, apa bahan-bahannya? Miang buluh untuk gatal-gatal lah. Miang buluh, miang tebu, tali guni, ulat bulu. Ini bahan yang dicampur dan diadukkan. Untuk bisa, mereka akan mengambil katak puru, bisa ular, obok-obok, air lipan bara. Untuk pedih ini diambil kaca mentol, kuku, rambut, berus dawai dan sebagainya. Kesemua bahan ini diadukkan, dicampurkan, diproses. Banyak mana nak pakai? Setitik hingga 3 titik dah cukup. Letaknya dekat mana? Di hujung kuku pengamal. Diletakkan, ditaburkan dalam makanan. Okay, santau ini terbahagi kepada dua. Santau hakikat, hanya racun sahaja. Yang kedua, santau hikmat. Santau hikmat ini berserta dengan jin. Dia hantar melalui jin. Santau hakikat ini memang benda tu diproses. Racun ini diproses, ketiga-tiga bahan ini diproses tanpa mentera, tanpa amalan, tanpa ada upacara. Dia hantar kepada pesakit, diletakkan dalam makanan, diletakkan dalam minuman dan diberikan kepada mangsa. Bila terkena, memang seperti kita terkena racun, ya. Jenis-jenis santau. Okey, jenis-jenis santau ini terbahagi kepada 4. Pertama, santau angin. Yang kedua, santau tuju. Yang ketiga, santau makan dan minum. Yang keempat, santau langkah. Apa yang disebutkan dengan santau angin ini biasa kita jumpa lah. Biasa orang tersebut kalau pergi jumpa pusat rawatan, kita katanya, okey, apa perawat sebelum ni cakap? Saya dah kena santau ustaz. Okey, santau apa? Ustaz tu kata santau angin. Oh, macam mana boleh kena? Saya pun tak tahu ustaz. Orang tu dengki dengan saya, diletakkan dalam makanan. Wih, oh, santau angin letak dalam makanan, tak kena. Santau angin ni maksud dia, ya, kita jangan percaya lagi lepas ni korang kata kita ni semudah-mudah kita kena santau angin. Kan, sebab orang akan jadi modal benda ni. Sikit-sikit santau angin, sikit-sikit santau angin, bisa badan, sakit belakang, batuk-batuk, bisa-bisa badan, ni dah kena santau angin. Dia hantar melalui angin. Oh tak. Santau angin yang diamalkan, ya, yang dikaji oleh Dr. Amran Kasimin dan perawat-perawat santau yang ada dekat Malaysia ni. Memang ada buku di kajian ni. Nampak buku dia macam kartun, tapi isi dalam dia Masya Allah kajian. Bertemu dengan pengamal-pengamal santau, apa yang disebutkan dengan santau angin. Santau angin ni saya ringkaskan. Pengamal santau, pembuat santau racun ini, sampai satu masa dia perlu buang bahan-bahan dia. Dia perlu buang. Dalam setahun, ada 1 bulan, dia akan buang bahan-bahan ini. Kalau tak dibuang, maka dia akan makan tuan. Dia akan makan tuan. Jadi dia akan buangkan bahan santau ini. Di mana? Di tempat keramaian orang, di kedai makan, di majlis-majlis jamuan, kenduri-kenduri, dia akan bawa bahan santau ini. Banyak mana bahan santau? Tu botol minyak wangi yang kecil tu. Botol minyak wangi yang kita calik-calik, itu sahaja bahan yang ada. Sikit, tapi dia perlu buang. Kalau tak buang, akan makan tuan. Macam mana dia buang? Dia akan duduk melawan arah angin. Contoh angin saya daripada belakang ni, dia akan duduk melawan arah angin. Okey, bila angin tu bertiup, maka dilepaskan bahan ini. Dilepaskan bahan santau ini, ikut arah angin tu pergi. Siapa yang ada di depan waktu itu akan terkena santau ini. Kalau ada kucing, ada pokok, ada apa lagi, lembu tengah makan ke depan tu, semua kena. Lembu pun boleh kena, kucing pun boleh kena, rumput pun boleh mati. Boleh mati. Sakit kalau kena santau ni. Okey, apa tanda-tanda kalau dah terkena? Okey, apa tanda-tanda kalau dah terkena? Ini tanda-tanda basic. Pertama, dia mula gatal tekak secara tiba-tiba. Macam ada mula gatal. Yang kedua, dia akan rasa macam tulang ada di tekak tu. Tuk. Cepat-cepat rasa lelangit kita. Kalau kita rasa lelangit kita kebas, kita pegang langit tak rasa dah. Man pergi langit, tak ada geli. Tak ada geli pada langit. Kita pakai lidah pun tak rasa, pakai jari pun tak rasa. Simptom dah mula kuat. Dia dah masuk dalam darah, dia dah masuk ke dalam badan.
Akhirnya batuk kita suka nak berhenti. Batuk itu kering. Malam kita mula rasa panas, macam demam. Malam tersebut kita mula demam. Okey. Kalau tanda awal kita dah dapat, kita dah mula batuk, rasa pelik, rasa gatal pada tekak, tiba-tiba rasa macam ada tulang, segera cari buah kelapa yang paling cepat untuk menawarkan hampir 80% racun tersebut. 80% boleh tertawar, ya. Segera cari buah kelapa muda, minum air kelapa muda. Okey, cara nak minum air kelapa muda, ditebuk atas dia, jangan tuang dalam plastik, jangan. Ambil, minum sedikit demi sedikit. Tapi bacakanlah dulu ayat-ayat penawar dalam air kelapa tersebut. Baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Muawwizat 3 kul. Apa lagi? Yang terbaik setakat ini yang betul-betul kena dengan penyakitnya, yang sesuai untuk menawarkan dia, memberi kesan kepada pesakit, dan kita tengok memang tepat, memang memberi kesan hampir ke semua pesakit yang terkena. Surah An-Naba ayat pertama. Apa ayat dia? Surah An-Naba ayat pertama. Amma yatasaalun. Baca tu 7 kali pada air kelapa tersebut. Kita dah baca ayat tu, kita dah baca Al-Fatihah, kita dah baca Muawwizat 3 kul, kita dah baca Al-Kafirun, tutup dengan tadi surah An-Naba ayat pertama. Hampir semua orang hafal. Amma yatasaalun. Baca lagi, amma yatasaalun. Tiup pada air kelapa, minum segera. InsyaAllah 70-80% kesan racun akan hilang. Dia ada lagi 20 ke 30% memberi kesan kepada pesakit yang memerlukan rawatan ruqyah untuk dibatalkan. Tu kira banyak kurang tu. Pesakit dia kalau terkena ni, kalau dibiar 3 bulan hingga ke setahun, boleh menyebabkan kematian. Pesakit akan hilang selera makan, batuk dia berpanjangan tak sembuh-sembuh, muntah darah. Okey? Dia akan rasa, ya, mula rasa hilang ingatan, cepat pelupa. Kalau yang dah berkahwin, dia mula hilang, ya, mood untuk bersama isteri dia. Dia dah tak rasa rangsangan apa? Dia punya semangat dah tak ada. Boleh jadi gila, kesan dia boleh jadi gila, dan akhirnya pesakit boleh meninggal dunia. Kalau dah pergi doktor, doktor kata kamu sihat, batuk kamu ni clear, tak ada jangkitan infection pada paru-paru ke, tak ada pneumonia, segera buat rawatan, jangan dibiar. Kita tengok kuku kita, kalau dia dah mula kebiruan, hitam kebiruan, itu tanda dia dah mula sangat kritikal. Dah mula racun itu berada di seluruhan badan dia. Kita dah minum dengan air kelapa. Apa lagi bahan yang boleh tawarkan dia? Tamar ajwa 7 biji setiap hari. Dalam tempoh seminggu makan tamar ajwa ini 7 hari, 1 hari 7 biji sekali makan. Lepas sebiji, lepas sebiji, lepas sebiji. Orang kata saya tak larat ustaz, saya nak makan 2 biji, sebiji. Saya dah cuba pada pesakit, kesan dia tak kuat. Ia memberi kesan betul-betul kuat bila kita makan 7 biji terus. Sebiji tak, makan lagi sebiji, sehinggalah habis 7 biji, relax sekejap. Biiznillah, sakit baki daripada kesan racun tersebut akan berkurang, sampai tahap kita akan rasa batuk kita hilang. Apa cara lagi untuk kita test betul tak kita ini dah terkena dengan sihir racun ini, santau ini? Kalau berani cuba, boleh cuba. Titikkan limau nipis ke dalam mulut pada waktu malam. Kalau kita batuk, kita rasa pelik, ambil limau nipis, kita belahkan di tengah,
sebelum tidur titikkan ke dalam mulut. Satu, minima paling banyak 3 titik, jangan lebih. 3 titik tu dah cukup banyak. Satu titik dah memadai. Selepas kita titikkan limau tersebut, tengok malam itu, kalau kita rasa makin teruk, makin panas, makin batuk menjadi-jadi, tak boleh tidur, itu tanda-tanda kita dah terkena racun. Batuk kita bukan batuk kosong dah. Batuk kita dah disertakan dengan racun yang ada di dalam tubuh badan. Segera ditawarkan. Baca ayat-ayat pembatas sihir tadi, muawizat. Saya dah bagi dah ayat-ayat Al-Fatihah dengan dalil-dalil dah bagi dah. Biiznillah boleh membantu. Tak perlu jumpa ustaz pun kadang-kadang. Amal, baca, buat. Biiznillah. Ia sangat-sangat membantu, insya-Allah. Okey, itu. Okey, antara santau yang kita faham yang perlu ada, yang ada di negara kita. Boleh terkena tak? Boleh. Ramai tak kena? Sangat-sangat ramai. Tak mahu saya sebut kat mana biasa tempat orang terkena. Ini pengalaman yang dicatat, yang saya rekod. Balik daripada mana ni kena ni? Last pergi Perak. Kat mana? Hentian Tapah. Siapa pergi kawasan tersebut, bacalah apa-apa yang patut. Kalimat tammah, tolong jangan tinggal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca ayatul kursi. Biiznillah. Kalau contohlah terkena juga qadarullah, Allah nak takdirkan kita kena juga, termakan benda tersebut, biiznillah, dengan izin Allah, mungkin 10-20% je kita kena. Makan ubat batuk, kita rukyah tepuk-tepuk sikit, hilang. Kesan dia tak kuat dah. Tu yang kita nak, protection sebelum kena. Kalau dah kena, apa dia buat? Saya dah kongsikan tadi, cari air kelapa segera. Kalau kita rasa lidah kita dah mula kebas, langit kita kebas, segera cari air kelapa untuk tawarkan dengan segera. Itu rawatan kecemasan. Dan perlu rawatan-rawatan susulan seterusnya. Dia ada beberapa pantang. Kalau dah terkena, saya dah rasa nanti kita sambung selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Berhenti kat mana dia? Jadi berkaitan dengan ilmu santau ini, jika ada simptom, sila bertindak segera. Okay. Boleh bantu sahabat-sahabat lain kalau ada simptom-simptom tersebut. Okay. Bacakan pada air kelapa untuk ditawarkan. Okay. Jangan kita mudah untuk menyatakan orang itu terkena santau. Bukan mudah sebenarnya. Datang ke pusat rawatan tiba-tiba kata kena santau. Kena melalui satu diagnos, ya, dengan betul-betul teliti untuk menyatakan orang ini telah terkena sihir dan sebagainya, termasuklah santau. Ya, termasuklah santau ini, ia sebagai satu cabang daripada cabang sihir yang ada kaitan dengan racun yang memusnahkan hidup seseorang, boleh menyebabkan kematian. Dan sekiranya ya, salah cara berubat, boleh menyebabkan ya, kesan yang amat teruk. Ya, ada kes berlaku pesakit ini bila jumpa perawat itu bekalkan dengan apa? Dengan kemenyan. Ya, batu kemenyan. Kemenyan ini perlu direndamkan di dalam air dan dimandikan daripada pesakit. Pesakit ini dia terkena busung lah. Busung ini satu cabang sihir juga. Kalau terkena santau boleh jadi busung tak? Boleh. Perut boleh mengembung, jadi besar. Dan doktor kata kita sihat, tak tahu punca kenapa perut kita mengembung dan membesar. Sakit tu kena yang macam tu. Okay, dia ni meniaga ayam goreng di pasar. Perempuan umur lebih kurang 20-an, 25 ke 26 tahun. Okay. Perawat ini beri dia kemenyan untuk direndam di dalam air dan air itu dimandikan kepada pesakit. Bila pesakit ni mandi dengan air yang direndamkan dan air kemenyan tersebut, apa berlaku kepada pesakit ni? Tumbang. Ditumbang semakin teruk, tak boleh bangun, perut dia semakin membesar dan menyebabkan kematian, meninggal dunia. Ini pengalaman bila kita tengah rukyahkan dia. Hari kedua kita rukyahkan dia, kita bacakan Al-Quran, dia muntah. Selang seminit ke 2 minit selepas dia muntah, meninggal dunia ketika dirukyah. Itu pengalaman lah. Tersalah kaedah oleh perawat, dimandikan dengan air yang bercampur kemenyan. Yang kedua, jika ada batuk yang berpanjangan juga, tolong benda yang perlu dihindari, yang kita perlu jaga betul-betul adalah rebung. Jangan sesekali kita makan sayur ataupun apa sahaja berkaitan dengan rebung. Ya, kita rasa batuk kita ni pelik, lama sangat dah batuk. TB contohnya, memang doktor kata kita ni positif lah TB. Antara yang tak boleh disentuh adalah rebung. Jangan makan lagi sayur yang ada kaitan dengan rebung. Rebung ini menyebabkan kalau ada racun di dalam badan dia, terutama racun santau ini, menyebabkan ya, racun itu bertambah aktif dan bertambah-tambah di dalam badan. Kalau kuantitinya hanya sedikit, rebung ini menyebabkan kuantiti racun di dalam badan itu akan bertambah-tambah. Jadi hindari daripada makan rebung. Ya, itu antara yang boleh kita terapikan kepada pesakit yang pernah hadir ke pusat rawatan untuk rawatan santau. Okey, untuk rawatan santau. Jadi banyakkan minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amalkan terus zikir pagi dan petang. Ya, baca ayatul kursi kalau kita rasa tempat tu macam kita rasa ada risiko yang tinggi, minta perlindungan Allah supaya kita terlindung daripada ya, serangan-serangan seperti ini. Okey, wallahu alam. InsyaAllah pada bulan depan kita akan kongsikan ya, permintaan daripada orang masjid juga, jemaah kita, untuk praktikalkan depan jemaah macam mana nak rawat kalau orang itu terkena sihir,
ya, macam mana terkena gangguan makhluk halus secara umumnya, apa yang boleh kita buat, dan apa kaedah yang menurut syarak bersesuai dengan hadis yang sahih. Apa yang Nabi buat dengan hadis-hadis yang sahih, kaedah rawatan jika terkena sihir ataupun gangguan makhluk halus ini. Saya rasa satu peluang ataupun cadangan yang sangat-sangat baik, ya, kita bukan hanya memberi secara teori. InsyaAllah pada bulan depan ramaikan lagi masjid, panggil kawan-kawan untuk kita praktikalkan. Kita akan ambil seorang jemaah masjid ini untuk jadikan sebagai model bagaimana cara rawatannya. Nanti kat rumah kita boleh praktik untuk anak kita, kita boleh praktik rawat isteri kita, kita boleh praktikkan untuk rawat suami kita. Abang, mari sini abang batuk lama tu, tadi saya belajar kat masjid, saya nak rawat abang. Boleh. Terbaik tu, isteri rawat suami, suami rawat isteri, atuk rawat cucu, the best. Itu yang terbaik sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya, semoga ia bermanfaat. Semoga kita semua dalam lingkungan penjagaan Allah. Semoga kita semua dalam rahmat serta kasih sayang Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا